Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Gamirun. Kita akan sambung pelajaran kita untuk bahagian 2 bagi tajuk bab 5 air dan larutan. Baik ya. Kita akan sambung dengan perubahan sifat fizikal air. Kita akan mulakan dengan penyejatan. Okey, penyejatan. Jadi penyejatan ni berkait rapat dengan apa-apa saja keadaan yang menyebabkan baju kita kering, air lopak menjadi kering, uh, roti yang dibiarkan lama di atas meja menjadi kering. Maksudnya melibatkan satu objek yang basah tu menjadi kering, ya. Jadi penyejatan ialah proses perubahan air, proses perubahan air kepada wap. Perubahan air menjadi wap pada sebarang suhu. Maksudnya pada apa-apa suhu asalkan di bawah takat didih. Okey, sebab kita tahu wap air air boleh bertukar menjadi wap apabila dipanaskan. Tetapi penyejatan ialah proses yang berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih. Boleh jadi pada suhu 30, boleh jadi pada suhu 25, boleh jadi pada suhu 60, 70, 80, tetapi bukan pada 100 darjah Celsius. Okey, maksudnya kurang daripada 100 darjah Celsius. Apa-apa suhu bawah daripada 100 darjah Celsius. Penyejatan air berlaku dengan perlahan, lambat, kerana melibatkan molekul-molekul air di permukaan yang terdedah kepada udara sahaja. Okey, hanya melibatkan permukaan yang terdedah sahaja. Okey. Mari kita lihat ilustrasi ini. Molekul air tersejat. Molekul air tersejat. Okey. Maksudnya molekul air bertukar menjadi wap ataupun gas dan berkumpul di atas permukaan air. Berkumpul di atas permukaan air. Okey. Seterusnya, apabila ada angin, angin tersebut akan meniup molekul air ke tempat lain. Dan seterusnya, bahagian ini akan menghasilkan ruang kosong di atas permukaan air. Ruang kosong ini maksudnya di atas permukaan air tersebut telah kering lah. Udara di sini lebih kering berbanding tadi. Maka lebih banyaklah molekul air bersedia untuk menyejat dari permukaan air. Maka proses ini akan berulang-ulang sehinggalah seluruh air bertukar menjadi wap dan air dalam bekas menjadi kering. Inilah proses penyejatan air. Dan penyejatan air bergantung kepada beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air iaitu cepat ataupun lambat air untuk menjadi wap, menjadi gas, bergantung kepada kelembapan udara. Satu, kelembapan udara. Kelembapan udara yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah.
Baik, kelembapan udara boleh tinggi, boleh jadi rendah. Kelembapan udara tinggi selalunya selepas hujan. Kelembapan udara yang rendah maksudnya kering. Okey, kering. Udara lebih kering. Maksudnya bila tengah panas, bila lama hujan tak turun. Okey? Right. Jadi faktor seterusnya ialah suhu persekitaran. Suhu persekitaran. Okey, di mana air tu berada? Kalau kamu letak dalam bilik, maksudnya berapakah suhu persekitarannya? Jadi suhu persekitaran yang rendah, yang lebih rendah menyebabkan air kurang tersejat. Okey. Luas permukaan air. Maksudnya kamu letakkan air itu dalam bekas yang kurang luas ataupun kamu letakkan air itu dalam bekas yang lebar begini. Okey? Bekas dia tak sama ya. Tak sama. Okey, kalau kamu nak cepat nak tinggikan kadar penjatan, kamu letaklah air itu dalam dulang. Tapi kalau kamu hendak lambatkan proses penjatan air, kamu letaklah dalam cawan yang kecil. Okey. Seterusnya ialah gerakan udara. Maksudnya ada angin ataupun tiada angin. Kalau ada angin, cepatlah kering. Sebab lebih banyak molekul air akan dibawa oleh udara ke tempat lain. Okey. Alright. Jadi, kadar penyejatan air bertambah. Maksudnya, kadar penyejatan air lebih cepat tersejat, air lebih cepat tersejat, lebih cepat kering jika kelembapan udara adalah rendah. Maksudnya, jika kelembapan udara rendah ataupun udara kering. Udara tidak basah. Udara yang kering. Baik. Suhu persekitaran tinggi. Maksudnya jika panas. Suhu persekitaran tinggi. Luas permukaan air yang terdedah besar. Okey. Maksudnya banyak molekul air boleh naik ke udara. Okey, lebih cepat naik ke udara. Okey. Gerakan udara laju. Maksudnya jika berangin. Jika berangin. Jika ada angin yang kuat, makin tinggi kadar penyejatan air. Aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian. Jadi kita menggunakan penyejatan air membantu kehidupan seharian kita. Jadi kita menjemur pakaian. Okey, dan bila kita lihat pakaian yang dijemur tanpa dilipat, seperti bila kita gantung menggunakan penyangkut baju di ampaian, baju tu lebih cepat kering kerana lebih luas permukaan yang terdedah. Berbanding kita menggunakan menyidai atau menjemur baju yang dilipat 2, dilipat 3. Okey. Kita juga menggunakan penyejatan air untuk mengeringkan kepingan. Tak kisahlah kepingan makanan ke, kepingan kayu. Okey, untuk menjadikan barang tu tahan lebih lama. Okey. Dan sebenarnya penyejatan air berlaku pada tubuh kita juga. Apabila badan kita mengeluarkan peluh, dan apabila peluh itu tersejat, peluh itu juga membawa bersama-sama haba
yang berada di kulit kita. Jadi dia memberikan kesan penyejukan kepada manusia, kepada benda hidup. Okey. Okey. Jadi penghasilan susu sejat daripada susu. Jadi susu sejat boleh dihasilkan menggunakan kaedah pengeringan. Okey, menggunakan kaedah pengeringan. Pengeringan tu ialah dengan membekalkan haba kepada susu cecair, dan susu cecair itu apabila kena haba dia akan mengering dan akhirnya bertukar menjadi susu sejat. Baik. Ini adalah contoh yang sangat popular dan mudah difahami oleh semua orang, ya. Jadi kita boleh lihat kat sini, kita ada makanan laut seperti ikan kering, sotong kering, udang kering. Okey. Jadi kita menggunakan kaedah penyejatan untuk mengeringkan makanan laut, untuk menjadikan makanan laut ni lebih tahan lama. Okey, sama juga alat pengering tangan. Alat pengering tangan memberi meniup, okey, meniup ataupun supply, ya, udara panas, kan. Okey, udara yang panas. Pengering tangan akan mengeluarkan udara panas. Jadi udara panas ni akan meningkatkan suhu persekitaran. Kemudian juga udara panas ni juga bertiup dengan laju, jadi ada angin di situ. Jadi meningkatkan haba, meningkatkan suhu persekitaran, satu. Jadi alat pengering tangan bantu tingkatkan suhu persekitaran. Jadi penyejatan akan bertambah. Okey. Jadi dan yang kedua, menambah gerakan udara. Jadi berangin, kan bila kita letak tangan kita di sini di bawah pengering tangan, ada bunyi yang kuat. Itu menunjukkan angin, ya, yang kuat. Jadi kedua-dua faktor ini akan meningkatkan penyejatan air dan membantu tangan kita kering lebih cepat. Okey. Untuk menutup batas dengan sungkupan, macam ni. Okey, menutup batas. Okey, supaya air yang tersejat tu, okey, tutup batas dengan sungkupan. Bila kita tutup, air yang tersejat tu akan terperangkap dan menambah kelembapan di sini. Jadi penyejatan tu lambat berlaku. Jadi pokok-pokok pun tidak, pokok dan tanah juga tidak menjadi terlalu kering. Okey. Seterusnya untuk menghasilkan garam. Jadi penyejatan air laut, okey, digunakan untuk menghasilkan garam. Ini kaedah semula jadi. Okey. Baik, sekian. Terima kasih. Kita akan sambung ke bahagian 3 dalam video yang seterusnya.